Utara dalam rundingan yang berlangsung selama 8 hari di Pejabat Tanah Jajahan Inggeris di London ini ialah Encik Ong Yok Lin, Encik Viti Sambatan, Encik Muhammad Kir Johari dan penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tuan Haji Mustafa Al-Bakri. Hasil daripada rundingan tersebut, satu persetujuan telah dicapai dan membawa kepada pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. #Malaysia Moment. Okay guys, Assalamualaikum. Nama saya Awi Rafael. Berita palsu sama seperti virus. Dia tidak ada apa-apa yang positif, semuanya akan jadi negatif. Jadi sebelum wabak virus atau wabak berita palsu ini menjadi lebih teruk, kita sebagai rakyat Malaysia harus lebih pandai. Nilaikan apa yang betul dan apa yang tidak. Nama saya Awi Rafael. Teruskan mendengar Bernama Radio. Stesen berita bisnes anda. Radio, stesen berita bisnes anda. Ikuti podcast Bernama Radio di aplikasi Spotify dan follow kami di laman media sosial Facebook, Twitter dan juga Instagram. Kata caranya adalah Bernama Radio. Waktu ini bersama-sama dengan saya Natasha Aimi, kita dalam program Grad TVET. Menarik waktu ini. Okey, bersama-sama dengan saya, depan saya ini adalah orang muda, tetapi kabarnya bakal bergelar jutawan muda. Hasil ya daripada TVET MARA. Menarik kan? Dan kita akan kongsikan ya bagaimana pengalaman mereka, apa yang mereka pelajari ya di TVET MARA. Dan graduan TVET ini merupakan lepasan institusi pendidikan yang dilatih khusus bagi menyerlahkan potensi diri mereka yang mengikut kecenderungan dan bakat, dan mereka dikatakan kumpulan individu yang dilengkapi dengan kemahiran tertentu dalam bidang teknikal dan vokasional yang dilihat bukan sahaja dapat memenuhi keperluan pasaran kerja, malah berpotensi bertindak ya sebagai penjana pekerjaan ataupun job creator. Itu yang menarik tu ya, yang akan menyediakan peluang pekerjaan lah kepada masyarakat. Dan kita akan bersama-sama dengan kedua-dua tetamu kita waktu ini. Okey, anak muda ini kita ada Encik Muhammad Musaddiq Muhammad Azmi, pengarah urusan GGR Machine ya, dan beliau merupakan alumni di IKM Berseri dalam bidang automotif. Dan kita ada Encik Muhammad Hidayat Said, pengarah urusan DMG Signature Sdn Bhd dan merupakan alumni KKTM Sri Gading dalam bidang teknologi kejuruteraan geostruktur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa jadi cikgu pula kat sini kan? Okey, baik, dan muda lagi kedua-duanya. Okey, tengok wajah pun tahu muda lagi. Okey, tetapi kerjayanya luar biasa ya, dengan hasil didikan di TVET MARA. Kita nak tanya pada Musaddiq dulu. Ya. Pilihan untuk melanjutkan pengajian dalam bidang TVET. Kan kita tengok banyak pilihan sebenarnya kan. Jadi kenapa memilih IKM Berseri tu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum tu saya bersyukur pada Hadrat Ilahilah sebab hari ni dijemput di dalam radio Bernama. So untuk kita berkongsi pengalaman ataupun berkongsi ilmu lah di dalam orang cakap radio Bernama ni. Okey. Terima kasih Mara, terima kasih Bernama Radio. Okey, kenapa saya memilih IKM Okey, pada mulanya boleh dikatakan keputusan SPM tu kita boleh main-main lah cakap dulu. Kita tak fokus masa biasalah remaja. So kita tak fokus, so main-main. Mak cakap kita pun main je kan. So bila dapat result yang tak berapa cantik, tapi still credit lah. Cuma tak adalah straight A, tak lah. Tapi lepas pada tu kita dapat tahu yang mengatakan kita dapat sambung belajar di UTM Johor, diploma HR Human Resource, tapi saya tak minat. Baik. Tak minat. And then saya apply di IKM lah di MARA. Apply di MARA, alhamdulillah dapat di IKM dan juga UTM. So saya memilih IKM.
Saya memilih IKM sebab saya fikir untuk masa akan datang, dalam mungkin 2-3 tahun lagi, kemahiran ni akan jadi satu benda penting. So kita boleh buat bisnes, macam-macam yang kita boleh buat lah dengan kemahiran ni. Tanpa kemahiran, bagi saya pandai macam mana pun, tak ada kemahiran, tak ada kepakaran, kita still bekerja dengan orang lagi. Kita tak boleh buat bisnes sebab ada Al-Quran pun cakap yang rezeki 9/10 daripada perniagaan lah. Waktu tu tahun bila tu Muzadik? Maksudnya? Berfikir sedemikian tu. Masa umur saya, selepas saya SPM tu, Tahun bila? tahun masa 2010, 2011 lah. Sebab saya rasa saya macam menyesal jugalah SPM saya main-main. Lepas tu saya Tiba-tiba matang selepas tu. tiba-tiba dia jadi macam matang juga. Bukanlah matang, macam Terfikirlah masa depan macam mana. Hidup susah. Family saya adik-beradik ada 10. Baik. Hidup susah. Siapa nak bantu adik-beradik saya ni? So saya rasa macam aku kena buat something. So dalam family saya antara yang bukanlah pandai sikit adalah pandai daripada yang lain. So saya pun fikir macam menyesal ni aku main-main. So saya tengok Mara ni ada chances banyak. Masa tu dicadangkan oleh siapa-siapa tak? Ke sendiri yang explore macam aku nak sambung belajar kat mana ni untuk masa depan aku? Bagaimana? Okey, saya pun masa tu cikgu dululah. Musadik, awak ni lebih saya nampak kepada kemahiran. Sebab saya pun minat kepada daripada segi mesin motor, kereta, otomotif saya minat. Saya minat enjin saya minat. Saya tak suka sangat belajar yang macam fokus. Teori. Tak minat teori, tak minat. Juga praktikal lah. Kita minat praktikal. And lepas tu family saya ada abang saya sendiri, dia ada buat workshop motor masa tu. Dia ada pernah buat workshop motor. So saya fikir long term lebih baik saya continue nanti kan. One day mana boleh continue, kita continue lah. Macam tu lah. Baik, itulah permulaan melangkah di dalam dunia bersama-sama TVET Mara ni. Itu cerita Muzadik sangat memberi inspirasi kan bila dia bukan senang nak datangkan sense ataupun kita terfikir tentang kesusahan keluarga. Kita rasa macam lambat yang datang kan. Macam alamak aku dah 18 dah 19 dah. Kalau daripada awal mesti dah result cemerlang. Itulah tu. Umpama macam itulah kan. Dah menyesal kan. Tapi tidak mengatakan ia sebagai satu kegagalan. Betul. Kegagalan lagi sebenarnya betul. Ada lagi peluang di masa hadapan. Betul. Dan bagaimana pula untuk Hidayat pula? Kan bagaimana macam mana boleh memilih IKM untuk sambung belajar lepas SPM tu? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya bersyukur sangatlah untuk masuk ke KKTM Sea Gading ni sebenarnya bukan atas pilihan saya lah sebenarnya lah. Okay, so nak kata result SPM ni pun tak seberapa. So masa dah keluar result SPM tu, saya punya permohonan UPU semua ditolak. Kira reject lah sebab result tak melepasi dia punya syarat syarat minima. And then selepas tu saya tengok kawan-kawan semua dah dapat kan, macam dapat UiTM, Politek, semua tu lah. So kat situ saya jadi macam kalau aku tak belajar sekarang ni, aku akan tertinggal. Dia nak tak kawan-kawan dengan aku lagi. Ada macam tu kan. Betul. So akan rasa macam tertinggal, jadi macam kena juga cari. And then masa tu nak sambung belajar pun sebenarnya ada banyak halangan jugalah. Antaranya macam nak belajar jauh-jauh ni akan jadi satu masalah dari segi transport sebab family pun dari Kogan susah. And then masa tu pun kereta ayah boleh kata uzur lah, tak boleh pergi jauh-jauh. Jadi saya pun teringat ada cikgu saya, Cikgu Faiz masa tu. Masa SPM dia ajar saya lukisan kejuruteraan. Sebab saya dulu SPM subjek sains teknologi. Belajar je minat tapi nak buat tu tak. Baik. Jadi dia recommend KKTM Sea Gading masa tu. Kira yang sama aliran lah macam saya punya SPM. Jadi masa tu KKTM yang paling dekat KKTM Ledang je. Jadi saya try apply KKTM Ledang dan diterima. Jadi lepas tu KKTM Ledang saya fikir balik sebab KKTM Ledang ni dia punya bidang motor, hospital punya mesin semua. Okey. Jadi kebetulan kawan baik saya sendiri Ilham, dia nama dia Ilham. So dia pergi KKTM Sea Gading. Dia buat permohonan secara walk-in. Jadi masa tu dia ajak teman. So saya teman dan masa tu tak terfikir lagi lah nak apply KKTM Sea Gading ni.
Jadi bila dah balik tu fikir aku macam nak even Aku UPU kena ikut dah juga ni. even UPU dah buka balik untuk rayuan. Saya rasa macam alah result aku ni macam tak boleh pergi. Kan macam UPU macam tak sempat nak buka, tak sempat nak buka. Kan, tak apa dik. Kakak melalui situasi tu. Okey, baik Jadi itu. Baik, jadi seterusnya. kat situ saya buat permohonan secara atas talian lah. So cabaran dekat situ dari segi kewangan semua tu alhamdulillah kira ada support daripada abang, daripada mak ada tambah sikit-sikit. So KKTM ni sangat berbala lah untuk siapa-siapa yang kira anak-anak muda ataupun adik-adik yang baru habis SPM yang nak lanjutkan pelajaran, sebab korang tak perlu loan apa PTPTN ke apa ke, kira bebas dari hutang lah. Itu saja. Baik, itu dia kelebihan pula ya. Dilihat kalau kata kita belajar di TVET Mara ini kan, tak kisahlah di IKTM, di IKM, di KKTM kan, dan yang berkaitan juga. Baik, dan okey, kita sekarang nak tahu pula dia punya gambaran, sebab bila kita kongsikan ya setiap minggu yang bestnya tentang pembelajaran di di TVET Mara, di mana-mana IKM ke KKTM dan sebagainya, dia memenuhi permintaan industri kabarnya. Maksudnya apa yang you all belajar, apa yang kita belajar ni, masuk kerja, kalau kata dapat kerja pun dia dah biasa dengan mesin-mesin ni. Betul. Okey, jadi pendapat Musadik bagaimana? Okey, pendapat saya lah memang betul. So kalau kita ada kemahiran ni pergilah mana pun, insya-Allah kita boleh hidup. Contohlah kita macam daripada segi otomotif lah. Okey, contoh kalau dia tak sekolah, student yang tak sekolah, tapi dia ada one set sepana ataupun peralatan je, dia belajar, insya-Allah boleh. So dia boleh buat bisnes yang orang cakap membantu untuk semua aspek perniagaan. Contoh daripada segi repair, daripada segi mesin-mesin dan macam tu lah. Baik, so jadi lebih mudah lah untuk kita masuk dalam industri kan. Betul. Berapa tahun kalau Musadik berapa tahun belajar waktu tu? Saya IKM 2 tahun. 2 tahun IKM, tapi atas abang saya dulu pengalaman dia, orang cakap dia daripada kecil lagi dia tak sekolah, tapi dia ada pengalaman daripada kecil sampai ke besar dia pegang sepana. So dia memang boleh repair motor. So saya pun belajar daripada dia, and saya belajar daripada IKM juga. And kita combine, alhamdulillah. Oh, tu dia membesarkan motor lah. Ya, betul. Akhirnya kerjaya membawa ke arah motor-motor juga lah ni. Okey, kejap lagi sebab ramai yang nak tahu ni apa sebenarnya ni bisnes yang diorang lakukan ni. Dia macam tu kan. Okey, kejap lagi kita akan tanyakan kepada Musadik dan juga Hidayat. Dan sesi pembelajaran untuk Hidayat pula dekat KKTM Distrik Gading tu bagaimana? Untuk pembelajaran kat KKTM Distrik Gading ni sebenarnya sebelum ni tanggapan saya macam alamak aku masuk KKTM ni kan, sebab tengok kawan-kawan lain semua masuk time tu tanggapan salah lah. Bila dah kena brainwash apa semua, dah kena ceramah, barulah rasa macam okey, inilah pilihan yang tepat untuk orang-orang yang macam saya lah. Jadi dari segi pembelajaran semua sangat lengkap, and cara sistem dia semua pun sangat berkesan lah. Jadi macam saya daripada SPM belajar tak seberapa, bila masuk kat KTM Distrik Gading tu, bila jumpa lecturer-lecturer semua yang sangat baik, sangat supportive. Jadi kat situ sangat memberangsangkan lah dari segi macam orang kata apa, result setiap sem, orang kata boleh kata memuaskan lah. Jadi nampaklah tu hasil dia tu, macam dia, berbaloi lah hidup di dunia ni. Mama dia macam tu. Menyesal juga masa SPM ada main-main kan. SPM ni dia memang 3 huruf yang menakutkan kan. Betul. Dia tak kisah apa fasa, lahir tahun bila, dia SPM tu jadi menakutkan kalau result tu not so good. Okey, tetapi ingat itu bukanlah titik kegagalan sebenarnya kalau kata kita tak berapa bagus di peringkat SPM, kerana masa depan kita bukan ditentukan semata-mata pada result kita ya, ada peluang untuk berubah. Baik, kita akan berehat seketika. Kejap lagi kita akan bersama-sama semula dengan kedua-dua tetamu kita ini, bakal jutawan muda TVET Mara. Dengar pun dah best kan? Okey, jadi anda jangan pergi mana-mana, terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. FM 93.9 di Lembah Kelang, FM 107.5 di Johor. Inilah Bernama Radio.
Kita bila diuji, kita tak tahu bila-bila masa. Ya. Sebab itulah kita nak sangat emas tu ada bersama kita. Kita nak benda yang penyelamat untuk kita di saat kita kesusahan. Ya. Itulah kelebihan emas. Boleh digunakan saat terdesak. Kita letak je dekat mana-mana pun, dekat bank, dekat sekarang pun pejabat pos pun dah boleh gadai. Kita letak je dekat mana-mana, insya-Allah kita dapat duit dan boleh gunakan duit tu. Nanti kalau dah ada duit balik, boleh tebus balik. Puan Nurmadora Muhammad Noor yang merupakan pengasas Angsa Emas Jewellery Senjaran Berhad. Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO Rapid Real, Tuan Abdul Hadi Amran. Tidak ada penjarakan sosial di dalam train jadi para pengguna atau rakyat kita sendiri secara keseluruhannya haruslah mematuhi SOP yang telah disediakan. Lepas tu saya menggalakkan rakyat kita atau pengguna menggunakan MySejahtera. Lepas tu jaga kesihatan, jaga penjarakan sosial, pakai pelitup muka dan menggunakan sanitizer. Tapi saya puji rakyat Malaysia ni, kawalan Kediri dia orang sangat bagus. Dan ambillah peluang My30 ini. Ya. My30 ini gunakanlah dia sebaik-baiknya. Kapsul Dunia SME bersama-sama Datuk Andy Lala. Hentikan beri alasan. Stop making excuses. Kalau kita tengok ada satu statement daripada George Washington Carver. George Washington Carver ni, dia adalah seorang saintis pertanian di Amerika. Dia banyaklah membuat kajian dan penemuan kaedah-kaedah baru dalam pertanian. Dia sangat popular di Amerika, in fact di dunia. Dia kata 99.9% of failures come from the people who have the habit of making excuses. Lebih kurang 99% orang yang gagal ni adalah datangnya daripada orang yang habit dia ataupun sikap dia suka menyalahkan. Cuba kita lihat balik apa yang kita selalu tengok rakan-rakan kita yang menyalahkan. Pihak nak disalahkan, pertama apa? Salahkan government. Banyak je sebab untuk salahkan government ni. Salahkan employer, salahkan majikan, salahkan parents, salahkan ekonomi. Tahu tak apa yang paling best? Kadang-kadang kita salahkan cuaca, betul tak? Jadi perkara pertama adalah stop, berhenti menyalahkan. Maknanya stop memberi alasan kenapa kita tak boleh berjaya. Apa yang patut kita mulakan sekarang? Kita mulakan sekarang ni cari sebab. Sebab ketika orang gagal beri 1000 alasan, 1001 alasan kenapa dia gagal, berjaya hanya beri satu sebab kenapa dia mesti berjaya. Jadi dalam konteks ini, sebagai usahawan, kita kena cari strong why. Sebab apa kita kena berjaya. Jangan fikir pasal alasan. Alasan ni, you boleh bagi daripada pagi sampai malam, minggu depan, bulan depan. Sepanjang hidup kita pun boleh bagi alasan. Alasan tak bawa kita ke mana-mana. Jadi yang pertama saya nak minta hari ni, hentikan beri alasan, mulakan cari sebab. Mulakan cari sebab. Apa saja kita nak buat, mulakan cari sebab. Kenapa kita nak buat? Kita kena ada sebab yang jelas kenapa kita nak buat. Jadi sebab ini boleh terbina sebagai satu dorongan yang kuat pada diri kita apabila kita menemukan the strong why. Sebab terbesar kenapa kita kena buat. Cuba kita tengok dari segi keterpaksaan. Kita terpaksa stay at home sebab pilihan pertama dia adalah keselamatan. Memanglah kita bercakap tentang cari rezeki. Tapi kalau dah tak selamat, nak cari rezeki pun tak boleh. Selamat dulu. Kapsul Dunia SME bersama-sama Datuk Andy Lala. Stesen berita bisnes anda. Bersama radio stesen berita bisnes anda, kita bersama-sama kembali dalam program Grativet bersama-sama dua orang tetamu kita. Kita ada Muhammad Musaddiq Muhammad Azmi, pengarah urusan di GGR Machine dan merupakan alumni IKM Bursary bidang automotif, dan juga Muhammad Hidayat Said, pengarah urusan DMG Signature Senjaran Berhad, alumni KKTM Sri Gading dalam bidang teknologi kejuruteraan geostruktur. Okey, bakal jutawan muda kelahiran TVET Mara. Ini dia ya apa yang kita banggakan anak-anak muda yang berjaya ya dalam kerjaya mereka. Tapi mereka bukan adik-beradik lah. Tadi dia sebut nama ayah pun lain. Sebab dia nama syarikat dia macam lebih kurang. Seorang GGR, seorang DMG. Kan saya GIG, Elite. Lagu Elite kan GIG kan. Baik. Dan kita nak tanyakan kepada Musaddiq yang memegang jawatan sebagai pengarah urusan syarikat GGR Machine. Ya, betul. Ya.
bukan satu yang mudah. Ya, jenama Betul. GGR Machine ini dikatakan menjadi pilihan selebriti tanah air. Tadi kita tanya kan masa belum on air tadi. Oh, dia punya customer bukan jalan-jalan. Ya, antaranya Datuk Alif Syukri, kabarnya Datuk Sivida nanti ni on the way ni. Banyaklah dan selebriti-selebriti tempatan yang lain. Okey, baik. Masa mula-mula buat bisnes, kita betul. tahulah mungkin Musadik juga tak terfikir macam customer aku artis kot. Nah, Okey. betul. Kedua, Ya, demand daripada mereka untuk buat motor tu pula lain daripada orang biasa-biasa. betul. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan pengalaman. Okey, sebenarnya saya tak expect pun untuk artis datang ataupun kita nak buat motor artis ataupun selebriti lah. Tak ada expect. Expectation tu tak ada sampai ke sana. Tapi selepas boleh dikatakan motor Waisuku ni antara viral jugalah. Dia dah jadi fenomena dalam Betul? Malaysia ni. So serba sedikit saya tengok daripada sebulan ke bulan benda ni, bila fenomena, artis pun mula nak start, dia pun nak. Dia memang Dia asal try lah. dia orang pun nak try juga motor ni sebab fenomena. Apa Waisuki ni kan. Dia orang Saya pun fikir- sampai dek confused dek. Ya. Yang mana satu nama dia ni? Suki, Suka. Kan maklum tak biasa dengan motor kan? Betul. Dia Waisuku sebenarnya. Baik. Tapi Datuk Alif dia ubah jadi Waisuki. Ikut dia lah. Dia Dia ikut macam dia. biasa lah. Dah orang ikut Waisuki. Sebab dia compare dia collaborate dengan Sajat kan. Baik. So saya pun ikut je lah dia nak macam mana. Dia and then dia hantar motor dia. Dia nak buat lah. Dia cakap okay, saya nak buat motor ni nombor 1 paling laju di Malaysia. Okay. Paling mahal di Malaysia. Baik, itu objektif dia. Berapa pun dia tak kisah. Saya pun pening. Macam mana saya nak buat motor ni? Tak kisah kau buatlah apa pun, aku tak kisah. Yang penting aku nak motor aku paling hebat, dia cakap. Okay. Saya pun expectation dia too big lah. Besar tu. Dia betul dia general pula tu. Dia tak general. spesifik. Saya pun macam boleh ke? Then saya fikir boleh ke? Boleh. Okay, tak apalah. Saya accept je. Then dia datang kedai saya, aku nak ni, aku nak beli ni, saya nak beli ni, saya nak beli tu. So, okay tak apa. Okay Datuk, saya pun fikir apa nak buat dengan motor dia. So saya expect apa yang dia minat. Saya tengok daripada segi lifestyle dia kan. Masa tu dah tengok lah IG. Kau dah sebelum ni tak follow pun Sebelum ni tak ada lah. Semenjak jadi customer pun saya follow. Okay. Sebelum ni mungkin Bagus juga tu dia buat kajian. saya tengok dekat dia, saya tengok apa yang dia minat. So saya tengok dia ni minat dekat pakaian dia. Saya tengok semua LV. So LV yang dia suka tunjuk yang ni puluh ribu kan dia beli kan. So saya ingat LV kan brand Louis Vuitton kan. So saya fikir apa nak letak kat motor. Saya fikir okay, kalau cover set daripada segi motor ni apa kata kita buat cover set ni, kita jadikan di LV juga. So macam mana baju dia pakai, macam tu juga baju dekat motor dia. Baik. Macam tu. So saya buat LV tu. Dia punya seronok, dia tengok motor dia melompat. Melompat, ni saya suka. Baik. Maksudnya dia tak tahu pun nak buat Dia apa. tak tahu. Dia tak tahu dia nak buat apa. Saya nak buat apa, dia tak tahu pun. Baik. Macam tu lah dia dengan Sajat. Lepas tu ajak Shiro pun dia lebih kepada abah-abah. Tapi dia pun minat kepada motor juga. Memang dulu pun dia cakap aku susah nak beli motor kan. Dia pun ada motor-motor dia dulu. So dia pun ada Waisuku. Macam tu lah. Baik, itulah dia permulaan customer mula yang nama-nama besar Ya, Big Johan names. Raja Lawak, Tajul, Sajat. Ni kami semua mungkin Datuk Sivida ada kontak lah. Tapi kita tengok dulu, takut terlampau high sangat. Marketing pun Aku kena letak emas. Datuk Sivida dia kena emas. tak, dia letak kat anak dia Cik B. Cik B. Baik, So baik. tak tahulah, Cik B, kita tengok Cik B relax. santai. Okay, Mungkin dia nak letak macam dia minta kat saya nak letak Transformers punya side. Saya pun tak tahulah. Luar Tengoklah biasa. macam mana. Get ready je lah ya. Ya, betul. Okey, Terima kasih. dari Hidayat pula sedikit tentang perniagaan yang dilakukan sekarang ini. Apa sebenarnya yang ditawarkan dalam perniagaan Hidayat? Okay, so macam sekarang ni saya punya perniagaan 100% sekarang ni ialah kedai, iaitu kedai repair motor iPhone lah ataupun iPad kan. So nama kedai tu Damage KL. Kira dah trademark kan Damage KL sebab sebenarnya mula-mula tu kita buka Damage tu dekat KL. Jadi bila dah trademark kan tu terlupa nak buang yang KL tu. So bila dah trademark kan memang tak boleh nak ubah dah lah. Betul. Jadi sekarang ada branch yang kedua, Damage KL Shah Alam. So orang macam confused, ni
kedai ni kat KL ke kat Shah Alam. Oh. Dia ada dua kan. So macam Baik. sekarang ni on the way dekat Bangi, so akan jadi DMH KL Bangi lah. So macam kedai DMH ni sama juga macam Tuan Musadik, kira pelanggan dia ni saya tak expect lah, maksudnya dari segi retis ataupun influencer. Jadi macam dari segi artis yang kira loyal customer, Zizan. Okay, so bila dia ni rajin contact lah. Means macam dia nak beli phone ke ataupun dia nak repair phone ke kan. Jadi bila dia rajin promote, mula macam kawan-kawan dia ataupun influencer lain atau artis-artis lain ikut kira nak guna servis kita kan, datang kat kedai. Jadi kat situ nama Damage ni makin naik so diketahui sebab kita guna platform Instagram. Baik. So kat situ marketing kita sangat meluas lah. Baik. So jadi itu permulaan itu juga. permulaan. Oh, ni memang servis artis ni. Luar biasa ni, selebriti gitu kan. Ya, tapi mudah lah. Mungkin betul. mereka sebab mereka adalah influencer kan. Betul. Bukan sekadar membawa pengaruh lah untuk dapatkan follow mereka juga. Yang kita orang bisnes ni tumpanglah rezeki. Betul. Alhamdulillah lah. Jadi kalau repair tu semualah yang kerosakan yang melibatkan telefon ke, iPad dan sebagainya. iPad, maksudnya kerosakan yang macam yang pernah dilanggar kereta pun kita pernah restore jadi sebiji balik macam ya? baru. Macam tukar body, motherboard boleh repair. Semua memori ada balik. Ada, tapi dia depends on pada kerosakan motherboard tu lah. Maksudnya macam dia punya hard disk dia dah problem, kita kena replace juga. Sebab kita punya mesin semua pun kita ada link yang kuat dengan China. Memang kita depends on China. Sebab hari tu yang masa pandemik yang memang China totally lockdown, kat situ dia sangat-sangat efek lah. Sebab kita ambil stok spare part semua pun daripada China. And machine semua macam sekarang ni dia keluar letter semua kan. So kita pun kena keep up to date dengan China juga. Baik. Okey, itu dia ya, servis yang diberikan lah ya dalam perniagaan Musadik dan juga Hidayat. Okey, kalau kita tengok macam Musadik dia ambil otomotif, kenalah pergi kat motor tu. Automotif motor. Dia begitu kan. Tapi sedikit lagi kita nak tanyakan cabaran. Belajar ada cabarannya. Kan ya, berniaga ada cabarannya. Jadi bagaimana dalam menempuh cabaran, macam tadi Musadik bagi tahu lepas habis belajar terus berniaga, terus buat bisnes. Jadi permulaan dia tu bagaimana secara ringkasnya? Dah ada bengkel ke bagaimana? Betul. Okey. Saya boleh cakap dalam hidup ni apa-apa pun mesti ada ujian, ada dugaan, ada cabaran lah. So daripada segi perniagaan, cabaran daripada segi bisnes saya kan. Okey. Cabaran saya antaranya yang paling berat lah, yang kira berat juga, cabaran diri sendiri. Okey, yang mana saya cakap diri sendiri ni, kadang-kadang kita ada masa kita perform, ada masa kita tak perform, ada masa kita tak commit, ada masa kita tak fokus. So first kali sebelum kita nak betulkan orang, mesti kita nak betulkan staff, nak betulkan bisnes, kita mesti kena betulkan diri sendiri dulu. Diri sendiri, kalau kita tak solat, kalau kita tak buat perkara basic ni lah perkara basic tu susah juga untuk kita run business ni. Cukup nak bangun pagi pun malas, lambat, delay. Asalnya saya seorang yang macam tu juga. Tapi supposedly slowly kita berubah. Alhamdulillah dengan mak saya kejan, mat bangun, hari-hari kejut subuh sampai alhamdulillah lah, pelan-pelan kita kena disiplinkan diri sendiri. Macam tu. Yang cabaran yang kedua, antara cabaran dia ialah di mana kita nak membentuk team ataupun staff kita untuk run the company. Kita tak boleh buat seorang. Menipulah, bisnes ni kita boleh buat seorang. Engkau lah nak handle account, engkau lah nak handle admin, kau nak post, engkau nak post barang, kau nak post Instagram, nak post Facebook, tak mungkin kau boleh seorang. So share lah dengan orang lain. Maksudnya bagi manfaat dekat orang lain, bagi peluang pekerjaan dekat orang lain. Sebab daripada segi saya lebih kepada first kali fokus pada keluarga. Saya ada 10 adik-beradik yang join bisnes saya dengan abang saya ni lebih kurang dalam 7 orang. Baik. 7 orang yang saya dah serap masuk. So insyaAllah first kita bagi manfaat
memberi rezeki pada orang lain, terutama keluarga. And then lepas tu start lah kita boleh panggil orang masyarakat luar lah untuk bekerja, bagi peluang pekerjaan kepada mereka. So kita boleh guidance dia orang, dan bisnes boleh run sendiri. Slowly, okay, semua dah tahu. Okay, kau dah tahu kerja kau dah tahu kerja kau, accountant dah tahu kerja dia. So kita just guide je. Lama-lama kita pun tak pressure, kita pun just plan untuk next plan untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apa akan jadi. Macam dah tahu itulah tugas masing-masing. Betul, itu yang paling penting lah. Dan yang paling penting, cara kita berurusan dengan customer. Customer sangat penting. Janganlah kita, saya pun akui pernah terlepas pandang, pernah juga terlepas pandang. Sekarang zaman viral, sikit slack kalau kita dah famous, Dia dah upload, jam kita. Macam tu. jam. So kita macam mana kita nak perbaiki balik. Baik. So benda tu dengan usia saya macam ni, banyak yang saya belajar. So rupanya kesilapan owner sendiri sebab tak guide kita punya staff dengan betul. Guidance sangat penting dalam bisnes. Dia akan mengganggu-gugat reputasi. Menggugat. Mungkin kita buat bagus, tapi belum tentu staff kita buat bagus. So kita kena ajar dia sampai dia bagus. Kita pun ni tak bagus, macam mana nak ajar orang bagus? So kita kena betulkan diri dulu, baru kita boleh betulkan orang. Baik, Macam okey. Itu dia sangat inspirasi, memberi inspirasi sebenarnya apa yang dikongsi oleh Musaddiq. Dan Hidayat pun kita nak tertanya juga kan, masa belajar ambil teknologi kejuruteraan geostruktur. Ni belajar siapa ni? Dia memang ada kaitan dengan macam itulah, repair telefon ke macam mana? Nak tahu juga tu. Kan macam mana tu berubah tu dia punya bidang tu. Okey, cerita dia macam ni. Pada tahun 2017 tak silap, 2016 macam tu. Okey, so cerita dia bermula daripada telefon saya sendiri yang rosak. Sebab saya rasanya semua pelajar pernah alami telefon rosak. Jadi kita student ni still berkira-kira duit, kecuali macam memang daripada family yang senang lah kan. Berjimat lah kan. Jadi bila nak hantar kat kedai tu, macam fikir balik sebab telefon tu just jatuh je and kamera dia terus blank. Okey, jadi bila fikir-fikir, kalau pergi hantar ni mesti aku kena tipu, ni mesti dia cakap ini rosak, itu rosak kan. Betul. Kakak jadi pun rasa kat sini tu. jadi kat situ kita cuba ikhtiar and kita cuba cari, sebab saya suka explore something and memang minat lah dekat gadget ni ataupun IT ni. Jadi saya search kat YouTube cara nak solve semua. Bila nak buka telefon tu sebenarnya risau juga, sebab kalau rosak aku terus tak ada duit ni, aku nak beli lain. Jadi nekat jugalah pergi DIY, beli toolkit, try lah buka sendiri. So kat situ start nampak dalam dia macam ni ni. So kat situ start lah proses belajar benda tu. Jadi bila dalam lama tu kawan-kawan pula tahu kan, okey dia ni pernah repair telefon. Jadi dia hantar phone, saya just ambil upah, tolong tukar dia punya part je. Jadi kat situ makin lama ada kira saya punya lecturer usahawan lah, digital entrepreneur. Saya panggil dia Cik Nisa. Lepas tu kat situ lah bermula saya buat IG, and then saya promote lah. Viral lah maksudnya. Tak ada viral sangat, area Batu Pahat je masa tu. Baru start buka semua. So kat situ barulah start berani nak ambil macam orang dari luar. Ambil dia nak customer lain. Macam contoh sekarang nak tukar bateri iPhone 5 sebenarnya just iPhone 6 lah, just 10 minit macam tu je. Saya dulu masa first time buat dengan orang luar, ambil masa 1 jam. Menggigil tangan nak buat kan depan dia. Sekarang dah master lah. Lepas tu macam masa praktikal, sepatutnya semua praktikal dekat company-company construction ataupun semua dah start praktikal dekat site lah. Jadi ada lecturer ni, dia nampak something yang saya ada chance lah untuk kembangkan kan. Jadi dia suruh teruskan. So bila dia suruh teruskan tu, saya tanya balik, boleh ke? Lepas tu dia kata, boleh awak teruskan je, maksudnya masa LI tu awak teruskan awak punya business. And yang suggest tu memang nama dia Encik Ikwan dengan Encik Fizal time tu. Jabatan saya sendiri lah di TG. Jadi bila dapat tahu tu, kira satu department di TG tu, lagi-lagi saya punya ketua jawatan Encik Wazir, dia memang very supportive lah. Semua memang sangat supportive. So kawan-kawan lain semua praktikal dekat site semua as supervisor semua, tapi saya tengah sibuk tengah buat
tengah set up kedai semua. Baik. Okey, so saya dah nampak lah tu kan dia punya bidang bisnes dia nak masuk dah. Dah ada kemahiran nak masuk bidang bisnes pula. Tapi kalau kata kita cerita tentang repair gadget ini kan, orang selalu pentingkan tentang harga. Betul. Kan dia sebab kalau tengok macam lama kita rasa telefon kita rosak sikit je kan, tapi macam kena charge kadang-kadang sampai kena ratusan ringgit. Betul. So jadi bagaimana pula di tempat ataupun servis yang diberikan oleh tim Hidayat? So tujuan saya buka Damage ni sebenarnya untuk bantu saya punya target lebih kepada pelajar. Sebab harga memang sangat berbeza berbanding dengan kompetitor yang lain. Sebab konsep Damage ni pun saya buat memang sangat berbeza konsep dia. Sebab kita nampak dari luaran nampak macam premium, nampak macam kedai mahal bila nak repair. Tapi sebenarnya sangat-sangat murah lah. And sangat berkualiti sebab barang semua and technician semua by kita sendiri. And proses nak completekan semua tu sebenarnya sangat sangat berat. Sebab macam sebelum ni saya lah yang check stock, saya nak kena order. Sekarang ada team lah. Senang dah lah kan. Dah Saya buka cawangan lapor tadi. semua. Tadi Shah Alam, lepas tu sekarang buka Wangi. Okey lah, kita dah boleh tangkap lah tu kan. Dia cawangan senang. Bila nak buat satu team tu sebab saya fikir gerak seorang ni memang boleh kaut keuntungan yang sangat banyak. And kita boleh orang kata boleh gain profit yang sangat besar. Tapi sampai bila kan, sebab kita macam Tuan Musadik cakap kita tak boleh nak buat semua benda seorang. Jadi saya decide untuk gerak secara berkumpulan. Sebab sebenarnya nak untungnya pergi lebih lagi besar. jauh. Kena ada team. Kan? Sebab untung akan lebih besar lah. Sebab kongsi manfaat dia. Okey, baik. Dan ringkas saja, sebab kita tidak punya masa yang lama. Bagaimana nak dapatkan, nak contact Musadik dan juga Hidayat ni di laman media sosial? Okay, just boleh contact kita di saya ada Instagram GGR Machine dan Facebook GGR Machine Sdn Bhd. So boleh contact dekat situ. Kita ada complete dah admin, nombor WhatsApp ke website pun kita ada. Semua ada di sana, Shopee semua kita ada di sana lah. Baik. Kita cari di sana. Hidayat pula? Okey, untuk gunakan servis kita ataupun nak beli iPhone ke apa-apa kan, boleh search kita punya IG untuk repair DMS KLSQ. Lagi satu untuk phone pula hayatech.sq. And Facebook pun boleh search yang sama DMS KL. Baik. Okey, jadi bolehlah kalau nak tengok apakah perniagaan mereka, bagaimana kejayaan mereka, di laman media sosial mereka tadi. Okey, dan untuk anda dapatkan maklumat lanjut untuk apa yang ditawarkan di TVET Mara, pergi ke laman sesama mereka, website mereka www.tvetmara.edu.my. Boleh juga WhatsApp, okey, dan pergi ke pejabat-pejabat Mara negeri dan juga daerah, ataupun follow saja di FB, Instagram, Twitter dan YouTube channel kata caranya TVET Mara, ataupun terus saja ke KKTM, MJII dan juga IKM yang terdekat dengan anda. Apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita, pada Muhammad Musadik dan juga Muhammad Hidayat kerana bersama-sama dengan kami dalam program Grab TVET ini, dan kita doakan kejayaan anda berdua. Amin. Okey, di masa hadapan. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda.